perkongsian penulisan kajian tindakan prasekolah, anjuran Jawatankuasa Pembudayaan Inovasi Kolej Vocasional Kuala Kangsar dengan kerjasama Unit Latihan dan Kemajuan Staf Kolej Vocasional Kuala Kangsar. Okay, walaupun nama perkongsian pada pagi ini untuk penulisan kajian tindakan prasekolah, tapi sebenarnya penyertaan terbuka kepada semua guru, tidak terhad kepada guru prasekolah sahaja. Okay, jadi jutaan terima kasih diucapkan kepada penceramah kita pada hari ini, iaitu Dr. Siti Rohana binti Saleh, Guru Cemerlang Prasekolah Kolej Vocasional Kuala Kangsar, yang akan berkongsi ilmu pada pagi ini, yang saya kira perkongsian yang sangat bermanfaat untuk guru-guru mendapatkan idea, rujukan dan panduan untuk memulakan penulisan kajian tindakan. Saya juga mengalu-alukan kehadiran Encik Azhar bin Abdul Aziz, Timbalan Pengarah Akademik Kolej Vocasional Kuala Kangsar, Puan Zuraida binti Mat Zain, Ketua Jaminan Kualiti Kolej Vocasional Kuala Kangsar, dan yang dialu-alukan Tuan Haji Izmi bin Ismail selaku Timbalan Pengarah Kanan Kluster Pembangunan Kurikulum dan Program TVET BPLTV KPM selaku perasmi untuk perkongsian pada hari ini. Sebelum kita meneruskan ke sesi seterusnya, saya dengan ini menjemput Tuan Haji Ahmad Kushairi bin Hamzah untuk memimpin bacaan doa bagi menambahkan lagi keberkatan program kita pada pagi ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibati lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya munzil rahmah. Wa ya fatihal barakah. Kami rafa'kan kesyukuran penuh kehambaan. Kurniakanlah pertemuan kami dalam kursus perkongsian penulisan kajian tindakan prasekolah dengan keberkatan dan limpahan rahmat-Mu. Kami pohonkan ihsan dan rahmat-Mu. Semoga pertemuan dalam kursus ini dikurniakan limpahan ilmu yang berguna, lagi bermanfaat dan kefahaman. Semoga dengan ilmu yang kami peroleh nanti adalah ilmu yang dapat memudahkan kami melaksanakan tugas dan tanggungjawab kami dengan mudah dan sempurna. Limpahilah keberkatan terhadap usaha-usaha kami. Ilhamkanlah dalam fikiran dan minda kami idea-idea yang bernas. Semoga dengannya kami mampu mengangkat martabat diri, agama dan bangsa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami harapkan jua dengan pertemuan ini agar dapat memperkukuhkan hubungan keakraban dan persaudaraan kami. Dimantapkan semangat perpaduan dan mahabbah di kalangan kami. Limpahilah hati kami dengan nur hidayah-Mu agar kami dapat menjadi generasi yang cinta dengan ilmu demi untuk membentuk generasi yang cemerlang, gemilang, seterusnya mencapai falsafah pendidikan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Tuan Haji Ahmad Kushairi di atas bacaan doa sebentar tadi. Sebelum kita pergi kepada sesi perkongsian, saya dengan ini menjemput Tuan Haji Izmi bin Ismail selaku Timbalan Pengarah Kanan Kluster Pembangunan Kurikulum dan Program TVET BPLTV KPM untuk merasmikan program kita pada pagi ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam KVSMT di hati. Terima kasih Puan Wati Jamil selaku pengacara majlis pada Kolej Vocasional Kuala Kangsar, yang saya hormati Encik Badrison bin Saroni, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik, Puan Zuraidah binti Mak Zain, Ketua Jaminan Kualiti KV Kuala Kangsar, Barisan Ahli Jawatan Kuasa Pembudayaan Inovasi Jawatan Kuasa Unit Latihan dan Kemajuan Staf Kolej Vocasional Kuala Kangsar, yang saya hormati, terima kasih kepada penceramah Dr. Siti Rohana binti Saleh, Guru Cemerlang Prasekolah Kolej Vocasional Kuala Kangsar. Seterusnya rakan-rakan pensyarah guru-guru dalam program pada pagi ini, iaitu program perkongsian ilmu penulisan kajian tindakan prasekolah. Seperti yang kita sedia maklum bahawa ianya adalah untuk prasekolah tetapi terbuka kepada semua bagaimana untuk kita menggunakan ilmu ini bagi kita memulakan penulisan. Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan limpahnya dapat kita berkumpul bersama-sama. Alhamdulillah diberi kesempatan ini walaupun masih kita menghadapi COVID-19 yang semakin menular sekarang ini, namun dengan adanya teknologi terkini kita dapat meneruskan aktiviti-aktiviti yang telah kita rancangkan. Jadi sekali lagi saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada pihak Kolej Vocasional Kuala Kangsar atas inisiatif yang dibuat ini bagi meneruskan perkongsian di antara dalam kalangan kita bagi meningkatkan mutu PDP bagi kemenjadian murid. Sekali lagi saya mengambil kesempatan ini juga mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang dapat bersama-sama pada hari ini untuk berkongsi ilmu ini, dan mungkin selepas ini kita akan dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Di Kuala Kangsar yang sudilah untuk menyebut saya untuk bersama-sama pada pagi ini, dan alhamdulillah dalam suasana yang ceria ini insya-Allah kita dapat berkongsi dengan sebaik mungkin. Tuan-tuan dan puan, saya juga mengambil kesempatan ini ingin berpesanlah kerana kalau kita lihat sekarang ini berlaku banyaknya penularan COVID-19, walaupun ianya tidaklah berada pada tahap berbahaya, tetapi apabila berlaku penularan ini menyebabkan ramai di antara kita yang tertangguh aktiviti-aktiviti yang sepatutnya kita dapat buat. Kalau dapat kena COVID ini, kita tak dapat hadir secara bersemuka untuk melaksanakan kerja-kerja buat kita. Saya difahamkan bahawa sesi ini bukan sahaja melibatkan guru prasekolah, malah ia melibatkan semua guru dari pelbagai bidang dan option berlainan. Dan tindakan ini telah pun menjadi satu keperluan kepada guru-guru. Mungkin bilangan penyertaan kita ni agak rendah, tetapi kita sedar kalau sebenarnya kita buka kepada ramai, saya difahamkan oleh pihak KV Kuala Kangsar, tapi untuk sekolah-sekolah harian biasa ini masih lagi mereka dalam bercuti, cuti penggal dan kemungkinanlah ada rakan-rakan yang boleh menyertai dan kemungkinan ada kerja-kerja masing-masing. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan hadirin dalam meet ini, kita terdapat 6 kelas prasekolah di Kolej Vocasional seluruh Malaysia. Pada ketika ini masih berada di kolej masing-masing dan sedang membuat persiapan untuk menyambut kedatangan murid prasekolah yang baharu, iaitu yang kita jangkakan pada 21 Mac ini. Guru prasekolah di Kolej Vocasional BPL TV. Walau bagaimanapun pengurusan lain seperti dari segi kewangan, kualiti prasekolah,
dan pentafsiran prasekolah adalah sama seperti program prasekolah yang lain, iaitu masih lagi di bawah kawalan Kementerian Pendidikan Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang saya hormati sekalian, penulisan kajian tindakan ini adalah merupakan satu keperluan kepada guru pada masa kini. Ia selaras juga dengan hasrat KPM melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu 2013-2025, melalui inisiatif #111 Pelan Induk Pembangunan Profesionalisme Keguruan ataupun PIPPK, iaitu bagi meningkatkan ilmu pengetahuan guru-guru dalam menjayakan penyelidikan atau kajian. Penulisan kajian tindakan ini mempunyai beberapa kepentingan kepada guru-guru di sekolah. Kerana melalui kajian tindakan ini, amalan PDP-nya di kelas. Pelaksanaan kajian tindakan di dalam kelas ini bertujuan untuk satu, kita nak meningkatkan keberkesanan pengajaran guru. Yang kedua ialah kita nak meningkatkan prestasi pencapaian murid. Kita juga nak melihat masalah pembelajaran dalam organisasi, dalam menguasai kemahiran sesuatu subjek, dan juga kita nak membantu guru mencapai tahap kecemerlangan dalam mata pelajaran. Untuk makluman semua, kajian tindakan ini bukanlah suatu perkara yang perlu dibuat kalau orang lain buat, kita pun kena buat. Sebenarnya mengapa kita buat seperti yang saya maklumkan tadi, ialah kita nak melihat apakah isu-isu yang timbul dan bagaimana cara untuk kita mengatasinya. Jadi penulisan kajian tindakan ini pada saya sangat penting, bukan kepada bagaimana untuk kita menyelesaikannya. Itulah yang paling penting. Jadi selalunya kita akan ada isu dan bagaimana kita buat untuk selesai. Saya selalu berpesan kepada rakan-rakan, apabila ada isu ini, kita bukan nak melihat mengapa isu ini timbul. Kalau kita nak lihat sejarahnya timbul, memang panjanglah, kita boleh tengok macam-macam berlaku. Mungkin dulu orang buat tak betul, cara orang buat tak betul dan sebagainya. Tetapi yang lebih penting ialah bagaimana kita nak menyelesaikan isu itu. Inilah pada saya kajian tindakan yang perlu kita buat dan kita nak ambil sesuatu penambahbaikan. Jadi kita juga dapat menjangkakan, selalunya kita boleh predik apa yang akan berlaku apabila kita buat kajian tindakan ini, dan apakah improvement ataupun penambahbaikan untuk kita buat bagi mengatasi masalah tersebut. Jadi saya rasa sebuah program perkongsian ilmu tentang penulisan kajian tindakan bukan sahaja bermanfaat kepada guru-guru prasekolah sahaja, tetapi ianya boleh dimanfaatkan dalam bidang dan option pengajaran yang lain juga. Dan kita selalu dengar sekarang ini kita nak buat fun learning, macam mana kita nak menghasilkan bagi anak-anak kita ini boleh belajar secara seronok, gembira berada di sekolah. Inilah salah satunya bagaimana untuk kita menambah baikkan. Kita pastikan apakah yang kita nak buat, apakah yang kita nak atasi, dan kita buatlah perancangan. Dan dalam yang ni juga saya sangat-sangat setuju dengan rakan-rakan bahawa kita ada perkongsian. Mungkin di suatu tempat dibuat dengan baik dan kita boleh adapt, kita adapt dan adopt di tempat masing-masing. Kita boleh buatnya, tetapi apabila kita buat, rakan-rakan kita buat, kita lihat ianya adalah lebih kurang sama, sinonim dengan senario di tempat kita, maka kita lakukan. Cuma yang saya nak pesan kepada rakan-rakan, janganlah hanya buat kajian tindakan, buat penulisan kajian tindakan, tetapi tidak ada apakah tindakan. Itu yang paling penting. Apakah tindakan yang perlu dibuat setelah kajian tindakan dibuat? Bila kita mengatasi isu dan kita perlu ada sesuatu tindakan yang terbaik.
Jadi sekali lagi saya mengambil kesempatan ini, saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada pihak KV Kuala Kangsar yang mengambil langkah yang pada saya cukup baik dalam perkongsian ilmu ini serta akan memanfaatkan kepada ramai guru kita. Dan alhamdulillah setakat ini saya lihat ada seramai 277 yang telah pun join dalam meet pada pagi ini, dan saya kemudiannya boleh ripple, boleh bagi tahu kepada rakan-rakan yang lain, dan insya-Allah ia akan menjadi satu budaya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada Jawatankuasa Pembudayaan Inovasi dengan kerjasama unit latihan dan kemajuan staf College Vocational Kuala Kangsar kerana menyediakan ruang dan peluang kepada guru-guru dan guru prasekolah khasnya untuk menganjurkan program pengkongsian pada hari ini. Tidak dilupakan kepada semua pihak yang terlibat maupun secara langsung ataupun tidak langsung. Dan saya doakan bahawa program ini akan dirahmati dan insya-Allah kita akan dipermudahkan segala urusan buat kita. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program perkongsian ilmu penulisan kajian tindakan prasekolah anjuran College Vocational Kuala Kangsar. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Baiklah, jutaan terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Izmi di atas ucapan perasmian yang telah disampaikan sebentar tadi, yang saya kira juga mengandungi amanat dan harapan berkaitan dengan penulisan kajian tindakan. Mudah-mudahan kehadiran Tuan Haji Izmi pada pagi ini akan lebih membakar semangat semua peserta untuk perkongsian pada pagi ini. Baiklah, sekarang tibalah masa yang ditunggu-tunggu, iaitu sesi perkongsian ilmu pada hari ini. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan penceramah kita pada hari ini. Beliau yang dimaksudkan ialah Dr. Siti Rohana binti Saleh yang merupakan guru cemerlang prasekolah College Vocational Kuala Kangsar. Dilahirkan di Bukit Mertajam, Pulau Pinang, beliau mendapat pendidikan di peringkat rendah dan menengah di Pulau Pinang sehinggalah ke peringkat ijazah Doktor Falsafah Pendidikan Awal Kanak-Kanak dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sangat aktif terlibat sebagai pembentang dalam banyak siri pembentangan sebenarnya yang saya tak dapat nak senaraikan di sini. Sebenarnya saya dah senaraikan panjang juga, tapi beliau kata tak payah banyak-banyak. Jadi saya pun sangat kagum dengan beliau. Jadi beberapa siri pembentangan yang berkaitan dengan inovasi teknik tumis dan juga modul MyText yang telah beliau hasilkan. Dan pembentangan ni beliau telah terlibat daripada peringkat daerah sehinggalah ke peringkat antarabangsa. Okey. Jadi beliau banyak menerima anugerah sepanjang tahun 2018 hingga 2021. Antaranya adalah memenangi pingat Perak Teknik Tumis oleh JPN Perak pada tahun 2018. Johan kategori Persatuan MBDKK, anugerah belia Perdana Negara pada tahun 2020. Anugerah Guru Inovatif Individu Prasekolah sempena sambutan perayaan Hari Guru Daerah Kuala Kangsar tahun 2020. Pelantikan sebagai ikon guru inovatif PPD Kuala Kangsar. Menerima anugerah emas inovasi Reimaging Refleksi Dia 2020 PPD Kuala Kangsar. Memenangi tempat ketiga anugerah Guru Inovasi Negeri Perak sempena pelancaran sambutan Hari Guru 2021. Memenangi Silver Award sempena International Digital Innovation and Invention Challenge 2021 anjuran Sekolah Menengah Sains Pasir Putih Kelantan. Dan memenangi pingat perak pertandingan poster inovasi sempena Cuping Valley National Education Colloquium 2021.
Okey, dan sebenarnya ada banyak lagi dan selepas ni mungkin boleh berkenalan lebih lanjut dengan beliau. Jadi sebelum kita teruskan, suka untuk saya ingatkan link kehadiran untuk perkongsian pada pagi ini akan disertakan ataupun diberikan di dalam ruangan chat sebelum berakhirnya majlis perkongsian pada pagi ini. Jadi diharapkan semua peserta kekal berada di sini dan bersemangat untuk mendengar perkongsian pada pagi ini. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, dipersilakan Dr. Siti Rohana binti Saleh untuk perkongsian beliau. Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih Puan Moderator Cikgu Hayati Jamil. Cikgu Hayati Jamil sebenarnya seorang moderator yang saya pilih hari ini, sebenarnya seorang jurulatih kebangsaan juga yang hebat dalam bidang plus pointnya, YouTube Cikgu Tiupnya dan boleh juga follow Cikgu Hayati dalam TikTok ke YouTube ada Hayati Jamil. Okey, jangan lupa subscribe Okey, saya rasa pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Izmi Ismail dari BPR TV kerana sudi hadir bersama kita untuk merasmikan. Terima kasih juga pada Cikgu Zuraida, Ketua Jaminan Kualiti yang ada depan saya ni memberi sokongan. Kalau tanpa sokongan daripada Jabatan Kualiti Inovasi kat vocational ni, saya jadi cikgu prasekolah kat belakang bangunan sana. Okey, tapi itulah saya cuba cari peluang lah sebab saya ingin berkongsi sebenarnya. Tak tahu kenapa tahun ni saya rasa saya nak berkongsi apa yang saya ada. Mudah-mudahan boleh menjadi amalan saham saya. Okey, saham saya sekiranya ada yang termotivasi untuk cuba So tanpa buang masa, saya nak mulakan lah perkongsian yang tak seberapa. Kita tengok sama-sama lah Okey, sebelum tu saya kongsi sedikit tentang perkongsian saya pada pagi ini. Sebenarnya saya cuba bawa 3 tajuk ataupun 3 slot utama yang mana kita mulakan dengan jom buka minda. Okey, sebab saya percaya dalam yang guru prasekolah ataupun saya rasa bukan guru prasekolah je yang ada dalam bincangan kita, perkongsian kita pagi ini. Saya dimaklumkan ada juga rakan-rakan saya yang dah jadi pensyarah kat IPG sana. Ada student IPG, ada student dari OUM juga, dari Kolej Vocational dan sekolah harian juga, cikgu-cikgu prasekolah dan bakal guru prasekolah. Kalau saya bakal guru prasekolah dah dapat maklumat perkongsian ini awal, dia lebih baik juga untuk persediaan akan datang. Okey, so nanti kita akan mulakan dengan slot perkongsian minda. Seterusnya merancang macam mana nak menulis kajian tindakan dan kita tengok contoh macam mana menulis kajian tindakan. Saya ambil contoh saya lah, senang saya nak faham. Sebenarnya perkongsian ni lebih kepada pengalaman saya sendiri supaya saya pun mudah nak explain macam mana menghasilkan kajian tindakan. Okey. So terima kasihlah anda-anda yang terpilih pagi ni, sebenarnya adalah yang dah dipilih oleh Allah untuk sama-sama hadir dan mungkin ada sesuatu tunggulah nanti at the end nanti ada sesuatu tak dalam klik okey, ada sesuatu. Okey, so ada lagi yang tengah sibuk kat dapur tu. Kadang-kadang pagi-pagi ni kita banyak tambah cuti sekolah ni sebenarnya lagi sibuk kat dapur, tambah ibu-ibu Sebenarnya cikgu prasekolah ni saya suka sebut ibu ni sebab majoritinya cikgu perempuan lah kan. Tapi ada cikgu lelaki. Kalau cikgu lelaki tu biasanya yang tak ramai tu tapi dia hebat. Okey, cuma dia malu-malu kat belakang tu dia macam simpan kuku. Kalau ikut kata PPD, pegawai PPD saya suka simpan kuku, tak nak tunjuk dia punya kehebatan dia. Okey. Okey, jom kita mula Kenapa saya pilih tajuk jom buka minda?
Nak mula macam mana ni? Okey, sebenarnya kan macam tadi saya kata, cikgu-cikgu ni kadang-kadang saya tengoklah pengalaman saya dari PPD Kuala Kangsar juga. So saya tengok kawan-kawan saya di Kuala Kangsar ni sebenarnya hebat-hebat. Tetapi mereka macam mungkin tak ada pendedahan tentang bagaimana menulis kajian tindakan ataupun bagaimana nak menonjolkan diri untuk menjadi somebody. Okey. Saya bukanlah somebody, saya cikgu pra juga. Okey, cuma saya nak cuba kongsi pengalaman saya macam mana saya boleh tertolak ke depan. Sebenarnya dia datang daripada dalaman kita. Kita yang nak jadi apa, kita yang merancang, kita yang berusaha dan kita serah pada Allah lah. At the end tu sebab kita hanya rancang, Allah yang tentukan. Tapi kalau kita dengan niat yang baik, saya percaya benda yang baik akan dimudahkan. Ingat tu, ciwa. Okey, saya rasa ni jadi sesi motivasi pagi dulu untuk pagi ni Okey, kajian tindakan. Kenapa aku? Macam tadi Tuan Haji Izmi pada sebut, kajian tindakan ni bukan wajib. Cikgu prasekolah jangan stres-stres, jangan risau, jangan rasa tertekan. Kenapa pula nak kena buat kajian tindakan? Okey, sebab kita ni cikgu ni kerja dia mengajar, pergi sekolah dia mengajar, balik sekolah menguruskan rumah tangga dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada nilai tambahan kat situ bila cikgu ada something tu. Ada something untuk menjadi somebody. Dan benda ni sebenarnya macam katalah hari ni yang datang ni, saya tengok tadi dah berapa ada lebih kurang dah berapa ratus 300 lebih peserta. 340 peserta masuk. Saya pun rasa macam Masya Allah, sebenarnya saya nampak kat situ betapa kajian tindakan ni sebenarnya dah jadi satu yang amat kan perkataan saya pakai tu adik apa tu amat perlu sebenarnya, walaupun tanpa kita rasa tertekan nak buat, apa pun tak paksa, diri sendiri rasa ingin datang, ingin hadir pagi ni untuk menimba sedikit ilmu perkongsian saya. Maksud dia cikgu berkehendakkan something tu. Cikgu nak tahu macam mana yang guru besar kata kena buat kajian tindakan untuk mohon naik pangkat time base. Ataupun sekolah TS25 transformasi ni 25 kan, TS25 tu kena semua cikgu-cikgu ada satu kajian tindakan. So dia jadi macam satu paksaan. Tapi kalau kita tak suka, tak minat, tak rela, dia akan jadi tekanan lah kan. Okey. Kalau di sini kita tengok kan, cikgu prasekolah je. Kita ni cikgu prasekolah selalu merasa macam kita ni cikgu yang paling baca ayat tu lah, cikgu prasekolah je pun kan. So macam bukan siapa-siapa, kadang-kadang bangunan kita pun ke belakang, kurang diberi perhatian. So kita rasa macam tak payahlah nak buat kajian tindakan macam-macam. Lagipun kita bukan nak sambung belajar. Ada orang fikir buat kajian ni untuk orang yang sambung belajar. Tapi sebenarnya tak semestinya. Sebagai guru kan, kalau kita tengok balik dalam komponen SKPMG tu, dia ada guru sebagai apa kat situ, perancang, pengawal, guru sebagai apa, motivasikan pelajar dan sebagainya. Saya pernah lupa elemen SKPMG tu sebenarnya. Nanti boleh tengok cikgu-cikgu kat sekolah harian, saya rasa lebih arif bab ni Bila saya duduk di AV ni, ada benda-benda yang saya ni lah kurang sikit pendedahan balik Okey, lagi satu, banyak sebenarnya isu dalam bilik darjah. Tapi kalau cikgu pergi sekolah hanya untuk fikir pelajar dia, murid dia, untuk belajar, untuk cepat pandai, boleh kenal ABC, boleh mengira 1, 2, 3, saya rasa cikgu tak nampak isu lain dalam bilik darjah sebab cikgu dah macam orang kata jumutkan pemikiran cikgu, murid tu nak kena pandai baca je. So dia tak nampak benda lain dah. Okey, sebenarnya cikgu kena buka minda. Bila kita buka minda, baru kita nampak sebenarnya prasekolah ni ada banyak isu yang kita boleh buat kajian. Itu sebab saya walaupun dah sebenarnya ada beberapa offer untuk saya keluar daripada kolej vocational ni sebagai guru prasekolah, tapi saya sayang nak tinggal. Sebab saya rasa saya nak terus mengkaji. Saya tak tahu kenapa saya dilahirkan menjadi pengkaji. Tak tahulah, tapi sebenarnya saya nak cuba apa yang ada dalam diri saya ni, saya nak cuba pas kat kawan-kawan sikit supaya kita melahirkan ramai pengkaji lepas ni. Sampai kita tahap di Kuala Kangsar pun, kita tahun ni kita akan buat satu seminar kajian tindakan. So saya cuba bukakan juga isu ni untuk kita sama-sama ambil peluang lah
Kalau untuk rakan saya dan mana-mana lah, kat mana-mana sekolah juga Okey, satu lagi cikgu ni kadang-kadang dia rasa malas nak fikir. Buat apa fikir masalah, dia punya masalah pun tak selesai kan. So dia rasa macam pergi sekolah mengajar macam biasa dan hujung bulan tak gaji macam biasa, pergi shopping jalan. Satu ketika dulu saya pernah menung tengok kawan-kawan saya dan Facebook seronoknya berjalan-jalan. Sedangkan saya mengetuk komputer setiap hari. Tapi saya fikir balik, kenapa saya tak pergi berjalan? Sebenarnya saya pun boleh macam tu. Tapi itulah bila saya jadikan laptop tu rakan baik saya sampai saya tak boleh berenggang. Itulah agaknya saya selalu mengetuk dan keluarlah macam-macam benda rupanya bila diketuk. Tambah pula sekarang ni kan di hujung jari semua. Tak payah nak pergi ambil data tu kat pejabat. Nakkan data apa benda ke tak payah nak pergi sampai ke pejabat kat Putrajaya. Tekan je benda tu kat dalam depan mata kita semua akan keluar. So kan mudah macam tu kan. Cikgu mungkin tak nampak lah cikgu tak cuba fikirkan benda apa tentang isu-isu macam tu Nanti kita cuba tengok, mana tahu kalau melalui perkongsian hari ni cikgu dah mula nampak something. Okay, setiap hari kita bila habis kelas kita akan buat refleksi kan dalam kita punya rancangan pengajar harian. Kalau ikutnya dia ada 2 kolom, refleksi guru dengan refleksi murid. Biasanya apa yang cikgu tulis dalam refleksi tu Ada guru mungkin dia terus fokus pada pembelajaran, hasil pembelajaran hari itu 3 orang murid boleh mengenal huruf K, M, N. Contohlah kalau dia perkenalkan 3 huruf. Lagi 5 orang murid tidak boleh memberi respon, mungkin murid baru. So maksud dia bila saya nampak macam cikgu banyak fokus pada itulah nak menghasilkan murid pandai baca. Sebenarnya kalau kita ni selalu fikirkan murid kita tu bagus betul, tapi dalam masa yang sama kita cuba fikirkan juga apa yang kita mampu sumbang untuk diri kita. Sayangi diri. Saya tahu ni logo saya, sayangi diri. Bila kita sayangi diri kita, kita akan buat apa saja yang buat hati diri kita bahagia. Kalau orang tekan kita, cikgu nak tengok satu contoh kajian tindakan cikgu bulan 7 nanti. Cikgu rasa stres tak kena tekan macam tu? Mesti tak suka kan? So sekurang-kurangnya bila kita buat sesuatu tu dengan ikhlas, dengan rela hati, so kita akan lebih, saya rasa sangat enjoy dengan apa yang saya buat. So bila sayang diri tu kita nak buat benda yang kita rasa bahagialah. Dapat something kat situ. Tu ting. Fikirkan Okay, so macam tadi saya sebut, kalau kita kalau kita tak buat sepenuh hati apa yang diarahkan ataupun apa yang dalam fikiran kita teringin nak capai tu. Kita teringin nak buat kajian tindakan macam kawan-kawan kita yang lain, contohlah. Tapi kita tak tahu, kita tetap macam ni ayat dia kita susahnya alasan demi alasan. Susahnya nak menulis sebab tak ada pendedahan, tak ada ilmu yang berkaitan dengan macam mana nak menulis. Saya tak pandai. Sebenarnya bukan saya tak pandai. Saya tak ada macam tadi juga, dia tak pernah join lagi benda. Mungkin ada cikgu dia dengar, dia tahu kajian tindakan, tahu baca dah pernah tapi tak pernah buat pun. Sebab tak apalah, tak siapa suruh ataupun saya tak pandai. Dia sendiri dah label diri dia, saya tak pandai. So sampai sudah tak dapat lah, Dan saya tak faham, takut apa dah? Cuba pun belum, macam mana dah takut? Sepatutnya kita dah dapat sedikit pengetahuan, kita cuba dulu, tak tahu kita boleh tanya. Nanti kalau nak tanya lebih-lebih nanti boleh juga nak PM saya, nanti saya kongsikan. Saya suka je nak membantu sebab ilmu yang kita ada ni walaupun tak seberapa tapi saya fikir benda ni pun Allah yang bagi, so buat apa saya nak simpan, saya nak kongsi, bagi semua dapat. Lagi satu, malas nak fikir. Memang ada cikgu-cikgu atau kita rasa macam bebanan kan, banyak lagi benda lain kita nak fikir. So kita rasa pergi sekolah, balik sekolah dah tak payah fikir dah, tak ada keperluan. Apa? Dekatkan sikit kamera. So kita rasa, ada suara sebelahan ke? Ada orang kedua. Saya jelas tak? Cikgu Syok sendiri cakap ni tak dengar. Dengar minta maaf kalau yang terlajak bercakap, rupanya tak perasan dia ni.
Suara Penang ni dia memang terlajak pun, bahasa dia dah keluar bahasa Penang dah, tak boleh nak pergi mana dah. Okey, lagi satu, kadang-kadang adalah kawan-kawan cakap, kalau nak buat tindakan tu kau kena pandai tu, ada statistik lah, intervensi lah, kualitatif, kuantitatif. Tutup terus minda, tak nak buat, malas, sakit kepala, nak penci awal, migraine, macam-macam lah. Okay, so ini semua adalah apa orang kata pemikiran negatif ataupun alasan lah. Tapi bukan saya nak membebel untuk cikgu. Sebenarnya saya nak buka minda. Saya percaya ramai cikgu yang berfikiran macam ni bila dia nak mula sesuatu yang baru. Bukan cikgu, siapa-siapa pun nak buat perubahan diri, dia mesti ada yang negatif dululah kan. Barulah dia keluar positif. Yang positif tu keluar bila kita dah dapat something tu, InsyaAllah dia akan lebih bersedia dan dia akan boleh laksanakan dengan lebih baik. Okay, mari kita tengok kenapa saya bising sangat pagi ni tentang keperluan dan kemahuan tu. Okay, macam tadi, ingat balik ayat tadi, kebetulan pencerah perasmi kita bawa ayat yang patut diulang berkali-kali. Kita kena ingat bahawa kajian tindakan ni bukan wajib. Dia hanyalah untuk kita tengok balik, dia keperluan atau kemahuan. Okay, kenapa dia keperluan ataupun kemahuan? Kat sini kita tengok hari ni saya tengok bila sistem PPPM 2013 hingga 2025 tu dia dah menjurus ke arah keberhasilan kan. Dulu kita pakai sistem prestasi yang versi lama tu. Sekarang yang barulah, kita fikir yang baru je. PBPPP tu kita isi 2 kali setahun untuk keberhasilan kita punya grade tu. Okay, yang tu untuk menentukan guru, untuk markah prestasi cemerlang. Okay, untuk dapat APC ke tak dapat APC pun tak apa, janji markah kita mencapai. Okay, so kalau kita ada buat kajian tindakan, sekurang-kurangnya dia membantu sebenarnya untuk kat situ. Okay, tapi dia tak masuk dalam borang keberhasilan tu kan, tapi dia masuk melalui SPL KPM. Okay, bila dah sebut SPL KPM tu, kita tengok SPL KPM tu sendiri dalam bahagian pembelajaran kendiri, cikgu kena cari sendiri 45 mata kredit minimum. Betul tak Cikgu Hati? Kalau tak silap saya, 45 mata kredit minimum untuk setahun. Maksud dia kalau cikgu tu dia kajian tindakan, cikgu dah dapat 45 tu, dia bermula dengan kajian tindakan je. Kejap lagi saya bocor rahsia sikit macam mana cara dia. Okey, katakan cikgu mengikuti kursus hari ni. Kita hari ni taklimat perkongsian penulisan kajian tindakan prasekolah, cikgu dah dapat 3 jam. Cikgu dapat sijil. Okey. Kat situ dah boleh guna tu, jangan buang sijil tu nanti. Nanti kat masa hujung nanti kita akan kongsikan link sijil sekali untuk yang isi borang penilaian untuk ceramah hari ni Dan ada juga keperluan guru untuk hasilkan kajian tindakan disebabkan permintaan. Mungkin guru besar nakkan setiap guru tu ada apa orang panggil dia untuk profesionalisme guru dia lah, sekolah dia dah sebagai dah ambil logo TS25 tu, dia kena perform lah untuk setiap guru ada kajian tindakan ikut dia punya option lah. Cikgu prasekolah, guru berkaitan prasekolah lah cikgu perdana berkaitan perdana. Dan ada juga saya corner balik naik kat depan balik saya dah pergi ke belah sana tadi tu. Permohonan guru cemerlang. Okey, yang ni permohonan guru cemerlang ni memang perlu benda-benda macam tu, kajian tindakan, pembentangan, inovasi. Nanti siapa yang berminat nak mohon guru cemerlang, insya-Allah saya ada slot lagi satu. Saya ada perkongsian lain. Nantilah insya-Allah saya kongsikan bila sampai masanya untuk bagaimana memohon guru cemerlang. Dan lagi satu kajian tindakan ni juga diperlukan. Macam tadi kawan saya ni sebenarnya, kenapa saya sibuk nak pergi share tentang kajian tindakan tiba-tiba cikgu tengah cuti ni? Sebab saya tahu cikgu cuti ni bukan boleh pergi mana sangat kan. Sebab kita kan pandemik ni duduk diam-diam kat dalam rumah tu lagi selamat. So pagi ni bolehlah santai-santai dengar cikgu Ana berceramah sekejap. Okey, sebenarnya kajian tindakan ni pun boleh jadi satu sebab untuk naik grade lah, naik gaji nanti untuk time base. Sebab ada kawan saya, dia bagi tahu guru besar dia tanya ada buat kajian tindakan tak? Sebab tak lama lagi dia nak naik DG48. Saya nak tengok kajian tindakan prasekolah. Terus dia pun macam mana tak pernah tahu pun macam mana nak buat ni. Tu sebab saya rasa mungkin perkongsian ni boleh membantu sebab yalah boleh membantu cikgu, insya-Allah. Kita tengok setakat mana dia berkesan ke tak. Okey.
Okey, so kesimpulannya kajian tindakan ni keperluan ke kemahuan? Bukan kemahuan fikiran dia keperluan sebenarnya, walaupun walaupun tak wajib, tapi dia akan jadi perlu bila kita duduk menung fikir-fikir nak tak nak kita cubalah, bukan untuk siapa pun, untuk diri kita dan penambahbaikan PDP, pengurusan kita sebagai guru. Okey, so kalau dalam di bawah PPPM, Pelan Pembangunan PPPM Pendidikan Malaysia, dia ada dah keluar lagi yang kecil sikit, sub. Dia punya sub dia adik-beradik dia juga ni, Pelan Induk Pembangunan Profesionalisme Keguruan. PIPPK ni dia ada 5 tajuk utama. Nanti pergi buka kat Google cari apa benda PIPPK. Saya cuma nak keluarkan kat sini inisiatif yang ke-111. Dalam situ memang dia highlightkan pemantapan profesionalisme guru. KPM ni guru lah. Dari segi nak memberi peluang guru meningkatkan ilmu pengetahuan dalam menjalankan penyelidikan atau kajian. Maksud dia kat sini guru sebagai penyelidik. Peranan guru tu kan banyak, sebagai fasilitatornya, sebagai pembimbing, pemudah cara, sebagai macam-macam peranan guru. Tengok balik dalam SKPMG tu. Dan salah satunya yang di-highlightkan guru sebagai penyelidik. Maksud dia guru akan ada pengetahuan lah. Kalau cikgu perasan tahun lepas saya rasa kerap kali kita tengok webinar tentang menulis kajian tindakan ataupun perkongsian, simposium, kolokium, macam-macam lagi sharing tentang bagaimana menulis kajian tindakan. So nampak kan dia sedikit sebanyak sebenarnya dia perlu untuk membantu cikgu. Kalau cikgu dapat pengetahuan, cikgu cuba menulis dan dia boleh menaikkan cikgu ada nilai kat situ. Mari kita tengok. Sebenarnya kalau cikgu perasan lah, tadi saya sebut tentang guru cemerlang, naik pangkat, apa lagi SPL KPM, mata kredit 45 untuk pembelajaran kendiri dan sebagainya tu. Sebenarnya semua tu bermula dengan kajian tindakan. Mungkin cikgu tak terfikir macam tu, saya pun tak terfikir sebenarnya, tapi bila saya dah sampai satu tahap, saya duduk menung lama-lama, saya rasa betul lah. Saya ni sebenarnya start dengan kajian tindakan. Bagaimana Cikgu Rohana boleh sampai ke tahap ini? Jawapan dia adalah saya bermula dengan kajian tindakan yang pertama. Macam mana saya boleh bermula dengan kajian tindakan? Ini soalan ni saya jawab. Memang betul lah tu, sisi online macam tu lah. Saya soal, saya jawab Okey, sebenarnya saya share sikit something lah kat sini, pengalaman saya. Masa 2014, saya mula posting ke sekolah di Kuala Kangsar 2008. So bila kita ni masuk sekolah dengan kosong pengalaman, sebab sebelum ni memanglah saya ada pengalaman lain. Ada pengalaman mengajar budak besar lah, tapi bila saya masuk sekolah, so saya rasa nak ajar budak perempuan macam mana ni? Kita ambil pengalaman mengajar anak kita lah kat rumah, sebab saya dah berkeluarga di situ, saya ada anak saya kecil, so saya jadi anak kita lah bahan kajiannya. Macam tu caranya. Kejap. Saya dengar banyak suara lah. Tolong tutup sound sikit. Siapa tu? Tutupkan volume tu. Okay, so saya pun cuba, bila saya tengok macam mana anak saya, kadang-kadang macam ada double sound kejap. Cikgu apa tolong tutup sikit sound suara tu. Okay, sebenarnya apa tadi dia ada gangguan sikit, dia terlupa. Okey, terima kasih cikgu minta maaf Okey, macam mana saya boleh berfikir untuk buat kajian tindakan? Kajian tindakan ni sebenarnya dia bermula dengan cikgu berfikir bagaimana nak menyelesaikan masalah dalam bilik darjah. Okey, dalam yang bahagian 3 nanti saya akan kongsikan macam mana permulaan saya mula-mula nak cetus idea tu. Dia ada step-step dia. Step tu sebenarnya boleh je ikut mana pun, tapi kita cuba ikut dia supaya mungkin dia lebih sistematik, sebab at the end tu kita dah dapat kajian tindakan, kita kan boleh simpan macam tu je. Kita kena tulis baru dia jadi satu kajian. Kita tulis. Okey, contoh dia daripada kajian tindakan nanti at the end dia akan keluar satu lagi amalan terbaik bilik darjah. Cikgu pernah dengar kan amalan terbaik bilik darjah? Apa benda amalan terbaik bilik darjah tu? Sebenarnya amalan terbaik bilik darjah tu adalah apa yang cikgu buat dalam bilik darjah yang cikgu rasa boleh mengubah
boleh menyelesaikan masalah dan cikgu rasa boleh okey, saya tahu cara ni saya dah buat kat pelajar saya bagus, berkesan. You nak tak share apa yang I buat ni dengan student you pula? Kita nak tengok betul tak benda tu bagus. Kalau betul bagus, maksud dia okey lah. Tapi kalau you cerita dekat seorang kawan tu pun dia pun cuba, dia dapat ilmu, dia senyap. So tak berkembang benda tu. Dia sampai takat bilik darjah kelas A dengan kelas B je. Tapi dia bila kita jadikan dia kajian tindakan, maksud dia amalan terbaik yang kita laksanakan dalam kelas tu ataupun penyelesaian masalah yang kita kenal dalam kelas tu kita kongsikan dengan menulis. Bila nak menulis, dia bukan main tulis macam karangan, cerpen semua tu. Dia ada dia punya format je. Dan format dia pula, kalau kita pergi belajar dengan kononlah kita nak belajar menuntut ilmu ni, nak tulis kajian tindakan, kita pergi belajar dengan Cikgu Ana, format dia lain. Pergi belajar dengan Cikgu B pula lain, pergi belajar dengan Cikgu C lain pula. Betul kamu pun pening dan tak payah tulis lah. Sebenarnya tak salah pun yang mana pun sebenarnya kajian tindakan ni dia datang daripada asas kajian konvensional ke apa, sama je. Dia mesti ada elemen-elemen tu. Nanti kita tengok ke depan lagi saya akan kongsikan Oh, saya tak perkenalkan diri saya Cikgu Rana. Tadi moderator dah perkenalkan. Saya suka bahasa diri saya Cikgu Ana. Okey, lagi satu. Tadi kita kata tentang amalan kan. Amalan terbaik bilik darjah. Okey, bila ada kalanya amalan tu mungkin dia berupa kaedah cikgu ataupun dia adalah produk. Mungkin cikgu nak ajar ABC susah sangat, budak ni 2 bulan tak dapat cikgu dah stres, so cikgu mula fikir. So cikgu nak hasilkan produk yang cikgu rasa dengan produk ni murid lagi cepat dapat. So dia jadi inovasi. Inovasi ni pula panjang ni, dia meleret-leret ni. Boleh dapat ke setakat ni? Saya cakap tak berhenti ni. Boleh dapat ke? Okey, inovasi ni dia boleh dalam bentuk idea ataupun produk. Okey, terima kasih yang bagi respon Okey, so ada orang dia tak faham apa benda inovasi ni. Saya tak tahu macam mana. Sebenarnya dia tak sedar dalam kelas dia dah buat inovasi, ada 3-4 biji dah. Bahan BBM yang dihasilkan sendiri dengan idea cikgu. Itulah inovasi. Bila cikgu kongsikan dengan orang lain, itu bila cikgu amalkan guna produk inovasi cikgu, itulah amalan terbaik yang cikgu amalkan dalam bilik darjah. Dan dengan inovasi cikgu, kalau cikgu simpan, digunakan dalam kelas cikgu je lah, untuk budak-budak cikgu saja. Tapi sekiranya cikgu kongsi, cikgu tulis, cikgu kongsi, cikgu cuba keluar berani sikit pergi bentangkan. Bukan nak tunjuk hero ke super teacher ke, tak. Kita nak share sebenarnya. Bila kita bentang, selalunya kita akan dinilai ada panel-panel yang akan boleh beri cadangan lain, penambahbaikan. Dan kadang-kadang penambahbaikan tu daripada kita sendiri juga. Kita yang buat, kita yang menilai, kita yang repair dan buat lagi sampai berjaya. Sebab kita guna pelajar kita tu sebagai bahan kajian kita. Oh, seronok lepas ni nak mengkaji murid sesaja ya. Okey, sebenarnya maksud saya di depan mata kita tu adalah idea, adalah isu-isu yang banyak sebenarnya. Tu sebab saya nak tinggal prasekolah, sebab saya nampak kalau saya suka memerhati, pemerhatian, dapat sesuatu saya buat draft. Lepas tu saya mula buat solution, penyelesaian masalah sebenarnya. Itu adalah kemahiran penyelesaian masalah. So bila kita dapat something, kita cuba sampai kita rasa kaedah idea kita tu boleh dibuat untuk pelajar kita dan dia berkesan. So kita share lah melalui pembentangan. Dan bila kita dah membentang, kita tak payahlah fikir alah macam mana dia orang nak bukukan pula benda tu, nak pergi cari sponsor, nak bukukan penulisan. Kita tak payah. Ada caranya saya boleh ajarkan bagaimana pembentangan kita tu boleh dijadikan, dikeluar sebagai buku. Bukannya kita seorang-seorang tulis dalam tu. Mungkin kita pergi ke pembentangan seminar, ada 100 orang peserta. Kadang-kadang dalam seminar yang kita nak masuk tu, kadang-kadang ada cikgu tak faham seminar tu apa, kolokium tu apa, simposium tu apa. Pening kan? Sekarang ni macam-macam istilah kan? So tak apa, cikgu tak payah fikir macam-macam tu. Cuma kadang-kadang bila kita tengok iklan seminar pendidikan awal kanak-kanak bagaimana menulis kajian tindakan prasekolah, cikgu tengok di hujung tu nanti dia kata
pembentangan terbaik ataupun pembentangan yang terpilih akan diterbitkan dalam jurnal ataupun e-proceeding ataupun buku proceeding. Apa pula dah Cikgu Hana ni sakit kepala. Maksud dia kita tak payah pening kepala, kita bentang dan hantar je penulisan tu, nanti pihak penganjur yang akan terbitkan. Cuba tengok yang saya tanda merah-merah tu, amalan terbaik bilik darjah. Kita ada seminar amalan terbaik bilik darjah. Dia fokuskan yang amalan lah, yang macam amalan apa cikgu buat kat dalam bilik darjah, dari inovasi ke apa. Kita pun ada, kadang-kadang kita ada pameran inovasi, sekiranya cikgu ada produk atau bahan, cikgu sharekan dalam pameran. Dan kita, bila kita share tu, itulah kita ada pembentangan dan kita ada penulisan dan kita ada penerbitan. Dah berapa dah kat situ kita ada tu. Itu semua adalah pembelajaran kendiri, boleh masuk dalam SPI KPM. Kalau dalam masa 3 bulan ke 5 bulan ke, cikgu dah ada semua ni. Bermula dengan kajian tindakan. Cikgu dah penuh dah cikgu punya markah SPL yang 45 kredit tu. Nampak tak kat situ? Nampak sesuatu tak? Nak dengar respon sikit? Nampak sesuatu tak? Nampak tak? Boleh respon, saya nak dengar. Dapat sesuatu kan? Sebenarnya itu je mungkin cikgu. Nampak. Kan? Sepatutnya dapatlah kalau cikgu memang betul fokus apa yang cikgu Ana duk memberi pagi ni. Okey, terima kasih yang memberi respon. Okey, seterusnya kita tengok. Dah. Belum lagi nanti jap. Okey. Kelebihannya, macam tadilah, ni macam ulang sikit lebih kurang. Kelebihan lain yang ramai yang cikgu Pera tak tahu ialah tadi kita dah ada semua tadi tu bahan-bahan, kita dah buat kajian tindakan, kita dah masuk kita dah share melalui amalan terbaiknya, kita dah produk, kita jadikan dia inovasi dan sebagainya. Dan bila kita dah mula berani ke depan, masuk pameran inovasi, kita masuk masuk pertandingan lah, dia sebenarnya kena masuk pertandingan. Pertandingan ni pula ada orang takut, dia kata tak naklah masuk nanti kalah. Ya Allah, cikgu prasekolah ke budak prasekolah ni? Sebab ada murid-murid kalau dia masuk pertandingan tu hak lari-lari tu kan, dia rasa mesti nak menang atau kalah. Itu pemikiran kanak-kanak. Cikgu hari ni kena tengok balik pertandingan tu macam mana. Kalau cikgu berminat, cikgu mesti akan baca apa benda pertandingan inovasi ni, contohlah kan, pertandingan kajian tindakan, apa benda ni. Sebenarnya kan, saya dulu pun saya ingat masuk pilah pertandingan inovasi yang first time saya cuba pada tahun 2014, saya rasa macam cuba je lah, saja je nak ambil pengalaman. Tapi bila masuk-masuk, dapat peringkat perak, inovasi ABC je macam ni pun dapat peringkat perak. So saya rasa macam di luar jangkaan saya. Tiba-tiba motivasi tu dia naik sendiri 200%. Motivasi tu dia naik sendiri. Sebab sebenarnya kalau untuk makluman cikgu-cikgu semua, bila kita masuk inovasi ataupun kajian tindakan ke apa-apalah yang, saya cerita inovasi pula kat sini Inovasi ni tadi kan datang daripada kajian tindakan juga kan. Sebenarnya penganjur biasanya dah sediakan dah sama ada cikgu ni layak untuk dapat peringkat emas, perak, gangsa. Kalau first time kita masuk dapat gangsa tu dah kira alhamdulillah dah. Jaranglah yang dia masuk pertandingan tapi dia macam mana, dia masuk pertandingan tapi dia tak dapat apa-apa pun, dia balik dengan tangan kosong. Tak pernah lagi. Saya rasa penganjur tak pernah buat macam tu. Dia pun tahu cikgu dah cuba menulis, bawa produk, do something kat situ, dia akan bagi something juga. Sekurang-kurangnya cikgu dapat CJ penyertaan. Dan satu lagi, cikgu mesti dapat CJ pengiktirafan cikgu, sama ada peringkat emas, perak atau gangsa. Okey, so nampak kat situ. Maksudnya cikgu bukan buat sesuatu yang sia-sia. Ada sesuatu kat situ. CJ tu berguna jangan buang rata-rata. Masuk dalam file elok, tulis sijil pembentangan, kajian, apa benda inovasi semua, satu file tu CJ tu je. Ni cerita nak mohon guru cemerlang ni, dia filing dia, cikgu boleh cerita kemudian nanti Okey, dan satu lagi yang saya rasa sangat teruja, amat ni, sebenarnya sekarang ni kan zaman pandemik 2020, 2022, 3 tahun, 2 tahun lebih dah kita tak tahulah sampai 20 berapa kita akan lalui pandemik ni, di mana yang banyak kita BDR lah, belajar, kita kerja dari rumah. Okey, sebenarnya pada pandangan saya tak tahu macam mana cara kawan-kawan cikgu di sana berfikir.
bila kita duduk bekerja di rumah, mungkin kita rasa saya sangat bosan dan tak tahu nak buat apa, dan saya rasa saya banyak bergerak dari dapur ke bilik, keluar bilik, keluar tamu, ke dapur, ke bilik, dan akhirnya itulah kita tak ada sesuatu yang kita tak tahu nak buat apa-apa. Kita mengajar pun tak best sebenarnya. Saya tak suka mengajar secara ni lah, budak PDPR ni. Saya tak suka sebenarnya sebab saya tak boleh luahkan apa yang saya nak buat dengan pelajar-pelajar saya, dan saya tak nampak dia orang betul-betul. Tapi ada kajian tindakan yang boleh jadi kat situ. Kita tengok balik macam mana murid kita bila dengan ibu bapa punya sokongan dari segi ibu bapa. Banyak idea kat situ nanti kita masuk tajuk yang kedua, nanti kita akan sharekan benda tu ya. Cuma mungkin sebenarnya bila PDPR ni bermula, saya pandemik itu hari bulan 3 2020. Betul ke? Cik Yati 2020 kan? 2020 kan? Okey, bulan 3. Saya ingat lagi sebab masa tu saya baru nak menghayati percutian saya dekat Penang. Padahal saya orang Penang. Orang Penang pun baru nak pergi Penang. So saya rasa macam tengah-tengah cuti tu, dia kata dalam berita malam tu lagi 2 hari nak tutup jalan. 18 hari bulan 3 tak silap saya. Bulan tahun 2020. Jalan raya semua akan saya bayangkan nak jam ni, semua balik kampung ni akan berebut dah ni. So jom kita balik lah, tak payah nak cuti-cuti lah, balik cuti kat rumah lepas ni. Dah tak boleh nak pergi sekolah sebab pandemik COVID-19 punya cerita. Tapi saya tak anggap benda tu sebagai satu, mula-mula saya menung juga, alamak macam mana nak ajar budak-budak ni online ni, budak prasekolah kan nak pegang pensel macam mana, cikgu kat sana kat rumah, dia kat rumah duk tunjuk kat ni, mak dia bawa handphone. Cikgu faham lah benda ni memang isu kita, isu prasekolah kan, dia mesti faham macam mana nak belajar budak-budak kecil ni. Tambahan murid pra kita ni dia perlukan kemesraan, sentuhan, kasih sayang. Macam mana nak bagi kasih sayang cara online ni, tak erti lah saya. So saya rasa tak apalah, saya cuba cari peluang lain. Dan alhamdulillah itulah yang 2020 tu hingga 2021 saya rasa saya banyak terlibat dengan pembentangan, penulisan, sampai saya buat buku pun adalah buku-buku karya saya yang saya join dengan penulisan di sini. Semuanya dari rumah, dan yang bestnya kita tak payah nak pergi sampai nak kena, kan kalau kita masuk penyertaan antarabangsa tu nak kena naik flight lah kononnya pergi jauh-jauh ke, tak payah, duduk kat dalam rumah pun sampai. Kan kat situ satu yang jimat sangat-sangat. So saya memang tak akan lepaskan peluang tu. Saya mana yang saya nampak sesuai dengan saya masuk. Cuma cikgu kena ada kemahiran buat video. Sebab bila dia buat pembentangan secara luar macam tu, online macam tu, musim pandemik, dia buat video lah. So lagi senang kita buat video hantar, dan dia akan dia akan terima kita sebagai peserta, dan sama juga penilaian dia akan dapat pengiktirafan juga dari segi pingat emas, perak, gangsa. Itu yang bila cikgu moderator baca biodata saya tadi tu, sebenarnya semua tu dicipta sejak akhir-akhir ni. Sebabnya sejak akhir-akhir ni lah yang macam nak kata nak menjadi ke, ataupun memang sebab kita ambil peluang duduk rumah banyak tu. Kalau kat sekolah tu mungkin lain sikit kan situasi dia kan. Tak apalah, apa-apa yang terjadi dalam hidup kita, musibah ke apa ke tu semua dari Allah. Kita cuba think positif, dan insya-Allah dia akan dapat hasil yang positif. Okey? Dah ye dah. Habis dah tu, kalau dah ye tu sebenarnya kenapa saya letak gambar ni sebab apa yang saya cakap ni sebenarnya dia bermula dengan kajian tindakan je. Okey, dengan kajian tindakan cikgu boleh dapat tadi amalan terbaik bilik darjah, inovasi, pembentangan, penerbitan, penulisan, pengiktirafan, SPM, KPM, guru cemerlang cerita lain tu panjang sikit dia punya cerita. Okey, dan so secara tak langsung cikgu akan jadi tertekan lagi ke? Cikgu buat satu je tapi dia boleh kembangkan corner. Buat kajian tindakan je, tapi dari situ cikgu modify kan dia jadi satu. Dalam kajian tindakan cikgu tu mesti ada amalan terbaik kan, apa yang cikgu buat ataupun kaedah ataupun bahan. Dari situ cikgu keluarkan produk tu jadi mawujud, masuk dengan inovasi macam tu. So dia satu benda all in one, all in one sebenarnya. So yang tadi sekiranya cikgu dah lengkap pencapaian dalam apa yang cikgu cuba buat tadi, yang seperti yang sebelum ni saya sebut tu,
cikgu akan mencapai impian cikgu lah. Bukanlah impian macam mana, kita ni nak jadi cikgu biasa-biasa je kan. So cikgu dapatlah apa yang dia selalu difokuskan pada setiap tahun tu. SPL tak cukup, ladap tak cukup 7 hari, macam mana nanti tak cukup, nak masuk apa, nak buat apa. Kendiri tu boleh membantu. Macam ni lah, okay. Dan semuanya bermula dengan bilik darjah kita je. Cikgu tak payah fikir jauh-jauh sangat. Duduk kat dalam kelas, kadang-kadang bila murid kita balik pukul 12, tiba-tiba ada seorang murid ni dia selalu balik lambat. Cuba perhati perangai dia bila dia sorang-sorang macam mana. Kat situ ada idea tau, kalau cikgu suka memerhati. Ataupun sebab saya tengok ada seorang murid saya ni, dia kat dalam kelas ni dia macam pasif sikit. Tapi sebenarnya bila kawan-kawan balik, dia aktif. Lain macam ni. Selalu murid pra ni dia dengan kawan lagi aktif kan. Dia lompat sana, lari sana sini, ajak kawan main dan sebagainya. Tapi ini bila lepas orang balik semua, dia main lambat sikit, dia tolong cikgu tutup tingkap, susun kerusi. Wow, amazingnya murid ni. Murid macam ni cikgu nak buat kajian ni. Lama-lama cikgu cakap kat mak dia, tak apa ambil lambat pun tak apa, saya nak perhati dia 2-3 hari ni. Macam tu. So sebab saya rasa ada something, karakter dia berubah bila kawan-kawan dia tak ada. Sebab kita faham kanak-kanak ni dia suka bersosialisasi, so dia nak kawan-kawan kan. Dia nak ada, barulah dia jadi kanak-kanak kan, main sama-sama, berkongsi, berebut. Sebenarnya normal. Jangan kita marah dia, berebut tu, tapi kita ajar dia supaya berkongsi. Kalau dalam inovasi saya ajak kongsi, saya nyanyi je. So mereka faham macam mana arahan tu melalui nyanyian. Yang tu pun kena cari tajuk lain, hari lain untuk perkongsian tu, panjang cerita dia. Okey, dan satu lagi, saya rasa semua orang suka berfikir kan. Kita fikirkan yang di depan mata kita tu kadang-kadang lebih bermakna. Seronok apa kalau, tapi tak tahulah, mungkin cara orang lain sebenarnya. Saya pun tak boleh kata cikgu ni kena buat itu, ini bukan. Sebenarnya kita cuba santai-santai. Sebenarnya ada banyak idea. Okey? Asalkan kita betulkan niat kita. Kita nak buat apa ni sebenarnya ni? Nak capai apa ni? Nak glamour ke? Saya tak pernah pun fikir macam, saya nak belajar sampai dapat DR, lepas tu saya bangga dan glamour. Tak, saya tak pernah pun fikir macam tu. Saya sebenarnya bila saya masuk jadi cikgu, saya kata cikgu ni adalah pekerjaan yang mulia. So saya nak cuba tunjukkan pada murid saya macam mana yang dikatakan pekerjaan. Saya nak cuba cari kat mana yang dikatakan cikgu tu pekerjaan yang mulia. Cikgu kena ikhlas. Okey, macam mana yang dikatakan ikhlas? Bila kita buat kerja dengan enjoy, santai, tak ada paksaan, kita akan seronok, kita akan ikhlas. Yang ikhlas tu akan seronok dan yang seronok tu akan membahagiakan kita. So jadilah cikgu yang membahagia dan membahagiakan. Tu dia cikgu falsafah sekali ni. Membahagiakan orang lain. Bila kita happy, kita rasa bahagia, lepas tu kita kongsilah bahagiaan tu dengan orang lain. Jangan kongsi dengan orang lain yang jauh-jauh tu. Ni anak murid kita, anak kita di rumah tu. Cikgu sibuk duk ajar anak orang, anak sendiri terabai. Tapi kan saya selalu pesan macam ni pada diri saya. Kalau kita mudahkan urusan orang lain, Allah mudahkan urusan kita. So kalau kita buat baik dengan anak orang lain, kita cikgu, kita ajar anak orang tu betul-betul. Dan Allah akan mudahkan urusan anak kita. Dia belajar pun saya rasa anak saya pun saya tak sempat nak follow, tapi dia boleh sendiri je. Dia mudah kat situ. So tak apa, pegang je yang mana yang positif tu, kita pegang je dan niatkan dalam hati yang baik-baik. InsyaAllah yang baik-baik akan datang dalam hidup kita. Okey, guru terbaik. Okey, guru terbaik nak kata macam mana guru yang terbaik ni, kita sebenarnya apa yang kita ni adalah apa yang kita hasilkan. Kalau kita guru yang suka, ada cikgu dia suka berkebun. Adalah saya share dengan kawan-kawan saya ni bukanlah suka berkebun, tapi bila saya fikir dalam sains awal tu, kita nak ajar budak buat pemerhatian, nak ajar budak meneroka, inquiry based learning, pendekatan projek. So kita rasa apa benda nak teroka kalau duduk dalam kelas je. So jom kita kat luar kita tanam pokok. So bila dah tanam pokok kat situ, murid nampak sendiri macam mana cikgu boleh ada biji benih, cikgu masuk ke dalam tanah, tak lama lagi biji benih tu naik dan kita suruh dia orang yang siram supaya dia feel benda ni, pokok ni kamu yang tanam, kumpulan kamu yang siram. So dia akan rasa
dia nampak the real situation. Sebenarnya kan saya nampak lah murid saya semasa projek sebelum pandemik lah. Sebab bila ada pandemik ni kebanyakan projek oleh ibu bapa. So ibu bapa lah yang sangat menyokong dan ibu bapa lah yang sendiri berusaha mematangkan. Bila murid-murid diberi pendedahan dengan projek-projek macam tu, mereka cepat matang. Bila mereka cepat matang, mereka cepat pandai. Sebab otak dia dah macam bersedia. Ada murid-murid, kita paksa dia. Dia datang sekolah hari pertama, okey, mari kita nyanyi lagu ABC. Dia terus nyanyi ABC dah. Dia terus dia rasa, aduh, lagu ABC tu apa? Memanglah mak dia kata suruh pandai ABC tapi dia tak faham lagi. Tapi cikgu dah nyanyi ABC, dia pun dah rasa tak pandai dah nak ikut lain bunyi dia rupanya, macam-macam dia pun sebut. So dia dah akan rasa takutlah pergi sekolah, tak seronoklah pergi sekolah, cikgu tak ajar apa terus ni kan. So sebenarnya kita nak lahirkan murid matang, kita mula dengan memberi peluang pendedahan-pendedahan yang macam tu. Saya percaya cikgu pra lagi hebat-hebat. Saya bukan cikgu pra yang hebat pun. Sebenarnya kalau tengok pra saya biasa-biasa je. Cuma mungkin apa yang ada di hati saya tu niat saya. Maksud dia betul, niat kita tu apa hanya Allah yang tahu kan. Tu je. Walaupun kita tak dapat menjayakan semua murid. Mungkin ada orang kata, wah cikgu tu hebat sangat, macam bagus. Adakah 25 orang murid dia sukses? Semua boleh baca? Jawapan saya tak semestinya. Tapi sekurang-kurangnya mereka ada, mungkin dia tak pandai yang itu, dia ada dapat benda lain dekat sekolah kan. So nanti cikgu fikir-fikirkanlah macam mana. Ini sebenarnya nak buat saham akhirat sekali ni. Macam ni contoh gambar ni. The beauty of teaching. Cikgu, tengok tu, kalau cikgu ada itu, cikgu akan semaikan kepada muridnya. Jadilah yang macam tu. So kita fikir-fikirkan apa yang kita sedang semaikan ke dalam diri murid-murid kita. Sebab murid-murid kita, bila mak dia hantar pergi sekolah, mak dia dah tinggalkan segala-galanya untuk kat cikgu. Cikgu pandai-pandai lah nak buat anak saya macam mana, jadikan dia macam mana. Betul tak mak-mak? Semualah ni pun saya tahu mak-mak juga kan. So macam tu lah lebih kurang. Sekejap Okey, dah nampak sesuatu? Dah dapat sesuatu? Okey, saya harap ada setengah sesiapa yang terpilih tu, yang dipilih tu untuk hadir tu dan mula memfikir tu, dia akan dapat sesuatu. Okey, ini sebenarnya kan kita jom buka minda. Ni baru buka minda ni, belum cakap dia tindakan lagi ni. Okey, dan kita nak cuba sama-sama berjaya. Hari ni kita datang belajar, kita akan dilatih, dapat pendedahan. Tapi dalam sesi ni, sesi yang seterusnya kejap lagi saya akan teruskan ni bukanlah itulah dia, kalau bukannya tindakan ni dia bagus buat bengkel sebab kita boleh hands on, face to face, pergi coaching depan-depan. Tapi bila kita secara online macam ni, saya tanya, saya jawab. Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Okey, sebelum kita pergi sesi kedua, saya dah buat sesi soal jawab. Ada siapa-siapa nak tanya? Cikgu Nafi, hai. Cikgu Nafi tu rakan saya yang hebat tu. Dekat sekolah kota layang-layang kiri. Itu kalau inovasi sampai kebangsaan sampai world, Cikgu Nafi. Okey, ada apa-apa soalan boleh tanya dalam ruangan chat kat situ. Nanti kalau saya jumpa, saya baca, saya cuba jawab. Kalau nak tanya sekarang pun boleh, buka speaker. Sebelum kita ke sesi kedua, sekejap lagi kita akan terus ke merancang. Baru nak tulis.